Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Nadia daripada SMK Rantau Negeri Sembilan. Hari ini kita belajar tentang pendidikan seni visual tingkatan 4 dan juga 5. Baiklah Cikgu Nadia, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini Cikgu. Silakan. Okey, kita teruskan Fizi kepada bidang yang seterusnya adalah bidang reka bentuk. Okey, dalam bidang reka bentuk, kita akan mempelajari 3 tajuk. Okey, reka bentuk landscape dan reka bentuk dalaman kita telah belajar semasa di tingkatan 4 dan reka bentuk industri semasa di tingkatan 5. Okey, reka bentuk landscape. Okey, prospek dan hala tuju pereka bentuk lanskap. Ini yang kita kena tahu. Kalau kita ambil bidang reka bentuk lanskap, kita kena tahu ke mana hala tuju kita, apa bidang kerjaya kita, macam mana nak sambung pelajaran, dekat tempat mana kita nak sambung, universiti mana yang ada menawarkan bidang landscape tersebut. Okey, ini yang kita kena tahu untuk tajuk reka bentuk landscape. Okey, latar belakang dia bertanggungjawab dalam mengubah suai persekitaran dengan mengambil kira unsur semula jadi dan buatan manusia. Okey, menggabungkan unsur seni dan sains. Okey, ini adalah latar belakang bagi reka bentuk landscape. Okey, antara kerjaya yang ditawarkan antaranya adalah menjadi arkitek landscape, pereka bentuk lanskap, kontraktor, usahawan nursery. Okey. Kita teruskan lagi. Okay, institusi pengajian tinggi awam dan swasta yang menawarkan bidang landscape ni adalah UTM, UPM, UiTM dan Universiti Lim Kok Wing. Ada juga beberapa universiti yang lain. Okey, boleh rujuk ke dalam buku teks tingkatan 4. Okey, teruskan dengan ulang kaji ke-14. Baik, Cikgu. Okey, seorang pereka bentuk landscape perlu bijak menggunakan gabungan kepakaran tertentu. Apakah kepakaran yang dimaksudkan pada pernyataan di sebelah? Siapakah yang nak jawab? Siapakah yang nak jawab? Angkat tangan adik-adikku. Farid. Baik, Farid. Silakan, Farid. A tu. Ilustrasi fashion. Apa dia? A. Okey, apa dia jawapan dia? Ilustrasi fashion. Okey, tengok kepada soalan. Salah soalan tu cikgu rasa. Apakah kepakaran yang dimasukkan pada pernyataan di sebelah? Di mana seorang pereka bentuk lanskap perlu bijak menggunakan gabungan kepakaran tertentu. Pereka bentuk lanskap. Okey. Apakah jawapannya? Farid. Okey, tak apa mungkin saya dia. dengan C tu. C, baik. Okey. Artistik dan saintifik. Okey, kita teruskan lagi kepada reka bentuk dalaman. Okey, cikgu bagi sikit-sikit saja soalan sebab kalau kita nak buat semua banyak soalan nanti makan masa Okey, kita tengok pula kepada tajuk yang berikutnya, reka bentuk dalaman. Okey, dalam reka bentuk dalaman sama juga seperti tadi, murid di rumah kena tahu apakah prospek dan peluang kerjaya dalam tajuk ini. Kalau seandainya anda menceburi bidang reka bentuk dalaman ataupun kita panggil interior design Fizi. ID. Okey. Jadi kita tahu apakah peluang pekerjaan, kat mana nak sambung belajar. Ini yang kita kena belajar untuk tajuk ini. Okey. Menawarkan pelbagai kerjaya yang menarik. Contohnya apa? Pereka dalaman, pelukis pelan, perunding warna, pereka set dan pereka ruang pameran. Okey, ini adalah nota ringkas sebagai susun atur ruang dan objek. Okey, kat sini ada susunan bentuk I, L, H, pulau, U, bentuk G. Ini kita kena tahu. Apabila anda menceburi bidang ni, awak kena tahu macam mana bentuk susun atur ini. Ada nama-namanya. Okey, kita teruskan lagi kepada ulang kaji ke-15. Okey, manakah antara berikut tugas sebagai pereka ruang pameran? Siapa nak jawab? A, B, C dan D. Baik. Ruang pameran. Okey, Danish. Saya rasa soalan jawapan dia D tu. D? Ke B tu, B. B ke D ni? Danish? D lah. D. Okey. Keliru. Okey, jawapan dia D. Danish D Okey, D jawapan dia ialah menyediakan kos penyelenggaraan untuk pameran dan yang keempat merancang ruang pameran produk yang hendak dipromosikan. Jadinya betul. Jadi ini adalah tugas sebagai seorang pereka ruang pameran. Okey,
ulang kaji. Ada lagi? Tak payah. Okey, kita teruskan kepada reka bentuk industri. Baik. Okey, reka bentuk industri ni kita belajar semasa di tingkatan 5. Okey, kita tengok di sini yang pertama. Sama juga seperti yang sebelum ini, reka bentuk industri kita pun kena tahu apakah dia prospek dan hala tuju, konsep dia apa, model produk dia macam mana. Okey, reka bentuk industri ni contoh konsep produk mudah alih, ergonomik dan mesra alam. Okey. Konsep mudah alih ni maksudnya bercirikan produk pintar yang ringkas. Okey, ergonomik berkaitan anatomi manusia dengan persekitaran. Mesra alam pula berkaitan anatomi manusia dengan persekitaran. Maksudnya dia tidak mencemarkan alam sekitar. Okey? Faham cikgu? Okey, kita tengok kepada prospek dan hala tuju. Antara contoh-contoh kerjaya yang terdapat dalam bidang reka bentuk industri ialah pereka bentuk produk, pereka bentuk perabot dan pereka bentuk automotif. Okey, kalau Fizi perasan di depan cikgu ni ada kasut. Ya cikgu. Okey, kasut ini juga adalah salah satu reka bentuk industri. Oh, baik cikgu. Okey. Jadi ini lebih kepada yang dihasilkan oleh ya, itu adalah reka bentuk produk. baik. Okey. Nampak tak kawan-kawan? Okey. Kita teruskan lagi. Silakan, Okey. cikgu. Tengok balik ke depan. Okey, kaedah tradisional dan penggunaannya. Okey, kita tengok kat sini. Nampak perbezaan antara tradisional dan penggunaan teknologi. Kalau pada zaman dahulu, okey, kalau pada zaman dahulu kita nak masak, kita guna apa? Dapur kayu. Betul cikgu. Lambat, susah, mengambil masa yang panjang, kan? Jadinya apabila kita guna smart dapur elektrik, dapur elektrik, dia jadi lebih mudah, lebih senang dan mudah dibawa ke mana-mana. Okey, sama juga macam kaedah tradisional pada zaman dahulu kita pakai penyapu lidi. Okey, pada zaman sekarang dah ada pembersih vacuum. Lebih mudah nak guna. Okey, ini maksudnya reka bentuk teknologi. Okey? Faham cikgu. Dia telah memudahkan urusan harian kita yang semakin sibuk sekarang ni. Okey, kita teruskan kepada ulang kaji yang ke-16. Baik cikgu. Okey, membangunkan model prototipe untuk tontonan fizikal. Menghasilkan prototipe kenderaan untuk tujuan pengujian. Apakah kerjaya yang berkaitan dengan maklumat di sebelah? Siapa nak jawab? Sila angkat tangan. A, B, C ataupun D. Siapa jawab ni? Baik, Kashiga. Silakan Kashiga. Okey, Kashiga. Apa jawapan dia? Jawapan dia Sri. Reka bentuk otomotif. Ya. Okey, betul. Sebab dia kata kenderaan. Okey, kenderaan termasuk automotif. Okey, kenderaan ni banyak. Kenderaan di darat, di udara dan di laut. Kenderaan di laut, di air lah. Okey. Teruskan lagi dengan Silakan, bidang Ibu. seni kraf. Ini adalah bidang kita yang kelima. Okey, kat sini kita akan belajar dua tajuk. Seni ukiran semasa di tingkatan 4 dan seni batik semasa di tingkatan 5. Okey, dalam bidang seni kraf ni, okey, kita pergi yang pertama, seni ukiran. Okey, dalam seni ukiran, okey, apabila kita masuk kepada tajuk seni kraf, okey, murid kena menguasai beberapa perkara. Yang pertama, kita tahu seni kraf tu apa. Yang kedua, kita tahu bahan-bahan yang digunakan. Yang ketiga, kita mesti tahu jenis ukiran itu. Okey, selain itu kita juga mesti kena tahu nama-nama jenis ukiran tersebut. Okey. Yang pertama di sini alat dan bahan. Okey, sebagai contoh, cikgu hanya letak beberapa contoh saja, banyak lagi. Okey, boleh rujuk dalam buku teks PSV KSSM tingkatan 4. Okey. Yang pertama, daun mempelas dan kertas pasir. Okey, fungsinya adalah untuk meratakan permukaan kayu. Okey, yang sini. Yang kedua, pisau wali. Untuk tujuan apa pisau wali? Membuat silat, mengikis dan melicinkan silat. Okey, alat dan bahan ni, setiap alat dan bahan mempunyai fungsinya yang tersendiri. Jadinya murid di rumah perlu memahami apakah fungsi bagi setiap alat dan bahan tersebut. Kita teruskan lagi. Baik cikgu. Okey, di sini adalah contoh jenis ukiran. Okey, ada 5 jenis ukiran sebenarnya. Cikgu hanya letak 3 saja di sini. Ukiran tebuk timbul tanpa silat, ukiran tebuk tembus bersilat dan ukiran tebuk tembus tanpa silat. Cikgu, silat ni apa cikgu? Okey, silat ni adalah dia punya gaya ukiran untuk menampakkan sesuatu ukiran tu lebih timbul. Faham cikgu. Okey, kalau kita tengok antara bersilat dengan tanpa silat. Tanpa silat
nampak rata. Bersilat lebih nampak seni dia, lebih berlekuk-lekuk. Itu perbezaannya. Okey. Dan paling penting, murid di rumah mesti memahami proses ukiran tersebut. Daripada sebongkah kayu, sehinggalah kepada proses akhir. Mesti tahu macam mana proses penghasilan ukiran kayu tersebut. Okey. Kita teruskan lagi dengan ulang kaji ke-17. Baik, cikgu. Okey, siapa nak jawab Okey, cikgu baca dulu. Nanti cikgu baca soalan dulu, Fizi. Sabar. Baik. Mengapakah langkah tersebut perlu dilakukan? Okey, langkah apa tu? Cecair shellac perlu disapu di atas permukaan ukiran kayu yang telah siap diukir. Kenapa kena shellac? Kenapa? Siapa yang jawab? Danish, silakan Danish. Silakan. Okey, Danish. Saya jawapan dia D tu. Okey. 3 dan 4 Ukiran menampakkan kekemasan dan mengelakkan daripada mudah rosak. Jadi sebab itu kita sapu shellac. Tepat sekali, Danish. Hebat, Danish. Okey. Boleh kita teruskan lagi? Silakan, cikgu. Okey. Kita masuk pula kepada seni batik. Okey. Yang sini kita kena tahu maksud batik itu sendiri apa. Okey. Kemudian kita ketahui jenis-jenis batik. Jenis-jenis batik ni ada 4 jenis lah kalau mengikut buku teks KSSM tingkatan 5. Okey, batik pelangi, batik canting, batik blok dan batik skrin. Setiap batik ini mempunyai perbezaan dia tersendiri, mempunyai identitinya tersendiri dan mempunyai alat, bahan dan proses yang berlainan setiap jenis-jenis batik tersebut. Jadinya murid-murid yang mempelajari tajuk ini, anda perlu mengetahui dengan teliti hal ini. Okey, mengetahui dengan teliti hal yang di sini. Okey, motif seperti biasa, flora, fauna, geometri, abstrak dan isen. Teruskan lagi. Okey. Di sini adalah alat dan bahan seni batik. Okey, alat dan bahan seni batik, okey, sama seperti tajuk ukiran tadi, murid perlu tahu apakah nama alat tersebut dan fungsi dia untuk apa. Okey? Okey, contoh di sini, blok atau sarang. Tujuan dia untuk menghasilkan batik blok. Dia tak guna dekat batik lukis. Betul. Tapi kalau dekat sini kita ada apa? Dama dan lilin. Okey, jadi campuran di situ, campuran lilin cair. Okey, semua akan menggunakan dama dan lilin kecuali batik pelangi. Jadinya di sini pelajar murid perlu memahami dengan detail yang ini tadi yang cikgu katakan tadi. Jenis-jenis batik. Sebab setiap jenis mempunyai alat dan bahan yang berbeza. Okey. Di sebelah cikgu sekarang adalah jenis-jenis batik. Yang atas ini batik lukis. Okey, batik batik blok. Ini batik blok, batik lukis, batik pelangi dan batik skrin. Antara keempat-empat jenis batik ini tadi, hanya satu sahaja yang tidak menggunakan lilin, iaitu batik pelangi. Sebab corak yang terhasil hanya menggunakan teknik ikatan. Okey. Teruskan lagi. Baik, cikgu. Ulang kaji ke-18. Tu dia. Boleh tak Fizi pula yang baca soalan? Baik. Okey, dama perlu dimasukkan ke dalam campuran lilin semasa proses menghasilkan batik canting. Mengapakah proses di atas dilakukan? A, B, C ataupun D? Siapa nak jawab? Dina, silakan Dina. Saya. Okey, apa jawapan dia? D. D. Menjadikan lilin lebih liat dan tidak mudah patah. Okey. Betul, Adina. Hebat, Adina. Okey, bagus. Jadinya campuran lilin dan dama tu tadi kita campurkan. Okey, cikgu nak tanya Dina lah. Dina, tahu tak apakah dia yang dimasukkan dengan dama? Dama ni apa? Dina? Tahu tak? Apakah maksud Okey, dama? lupa. Okey, mungkin dia lupa, Fizi. Dama ni adalah sejenis getah pokok. Atau apa? Cikgu dah jawablah, Danish lambat. Tak apa, dama ni adalah sejenis getah pokok yang kita campurkan bersama lilin supaya lilin tu tadi jadi lebih liat, tidak mudah patah semasa proses mencanting. Sangat penting ini. Kalau kita pakai lilin semata-mata, semasa proses mewarna, lilin tu mudah pecah. Warna akan merebak. Faham, cikgu. Ya. Baiklah, itu dia antara ulang kaji yang perlu kita lakukan. Terima kasih kepada semua yang sudi fokus bersama-sama dengan Sukses SPM 2022. Kita lihat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM.